Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam bahagia, salam sejahtera. Apa khabar saudara penonton sekalian? Terima kasih kerana telah menjadikan rancangan Bual Bicara Terbaik di RTM, Forum Perdana Ehwal Islam, sebagai pilihan malam Jumaat anda, malam ilmu anda, insya-Allah. Saudara penonton sekalian, pada hari ini kami berasa seronok dan bertuah kerana kami sedang bersiaran dari Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi Selangor, dan alhamdulillah pada hari ini forum kita dibawakan oleh JAKIM dan RTM dengan kerjasama Yadim dan juga UKM. Dan saudara penonton sekalian, pada hari ini kita ucapkan terima kasih juga kepada para penonton kita yang berada di dataran pentas utama kita yang telah bersiap siaga untuk menimba ilmu daripada Forum Perdana Ehwal Islam pada malam ini, insya-Allah. Apa khabar semua? Alhamdulillah, ramai siswa-siswi kita yang telah hadir pada malam ini untuk mengutip mutiara-mutiara ilmu daripada panelis yang akan bersama dengan kita pada malam ini, insya-Allah. Saudara penonton sekalian, malam ni kita nak bincang satu tajuk yang begitu menarik yang kita namakan sebagai terasing. Begitu pelik bunyinya kan? Tapi untuk bincangkan malam ni, kita bersama dengan dua orang panelis yang tidak asing lagi, bukan makhluk asing tetapi tidak asing lagi di negara kita, untuk membincangkan tajuk pada malam ni, insya-Allah. Di sebelah yang hampir dengan saya, sebelah kiri saya, iaitu yang berbahagia Dr. Suki Osman, yang merupakan pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia. Apa khabar, Doktor? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana perjalanan dekat saja daripada Serdang ke sini? Alhamdulillah. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama dengan kita malam ni. Dan bersama dengan kita juga itu yang berhormat Datuk Dr. Ashraf Wajdi bin Datuk Dasuki, yang merupakan yang dipertua Yadim. Apa khabar yang berhormat Datuk? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tahniah sekali lagi Datuk, penganjuran program yang begitu besar kiranya. Alhamdulillah. Ni dah berapa hari Datuk berkampung di UKM ni? 5 hari berkampung di sini. Di 5 hari sudah. Ya. Subhanallah. Moga-moga dapat terus sihat bersama dengan para pengunjung dan penonton kita sepanjang program ini berlangsung, insya-Allah. Baik, saudara penonton sekalian, oleh kerana program ini dianjurkan dengan kerjasama Yadim, jadi saya nak mulakan perbincangan dengan yang dipertua Yadim. Boleh ke Datuk? Boleh, insya-Allah. Baik. Tajuk pada malam ini kita berasaskan kepada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, bada'al islamu ghariba wa sayaudu kama bada'a ghariba fatuba lil ghuraba. Hadis riwayat Muslim yang memberi makna bahawa Islam asalnya mulanya datang dalam keadaan dagang dan asing, dan kembali semula dalam keadaan dagang dan asing sebagaimana yang telah dimaksudkan di dalam hadis ini. Mungkin Datuk boleh beri pencerahan sebagai mukadimah, apa makna asing tersebut yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz pengurusi majlis. Sebenarnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh tuan pengurusi tadi, yang banyak riwayat, dalam pelbagai riwayat disebutkan bada'al islamu ghariba wa sayaudu ghariba kama bada'a fatuba lil ghuraba alladhina yuslihuna ma afsada an-nas min ba'd. Disebut sebagai Islam itu bermula dengan keadaan yang asing, dan dia akan kembali asing sebagaimana mulanya. Maka berbahagialah orang-orang yang mendokong keasingan itu. Al-ghuraba itu sebagai saudagar yang asing itu, iaitu manusia yang cuba untuk memperbaiki kerosakan-kerosakan yang ditinggalkan oleh umat sebelumnya. Saya kira ini adalah satu perkara yang amat mustahak dalam dunia hari ini lah. Kerana kalau kita lihat apa yang dibincangkan oleh ulama dalam konteks hadis ini, disebutkan bahawa yang dikatakan asing itu memang Islam itu datang dengan suasana masyarakat yang dulunya masyarakat jahiliah seperti mana yang kita tahu, berada pada keadaan yang cukup asing dalam konteks akhlaknya, peradabannya, kan? Tak pernah terfikir di kepala kita hari ini kesanggupan menanam anak hidup-hidup dan sebagainya, kan? Berzina itu suatu perkara yang biasa dan sebagainya. Tetapi Islam datang untuk melakukan satu proses pengislahan, pembaikan, taghyir, perubahan kepada masyarakat ataupun transformasi kepada masyarakat yang ada.
Tetapi kalau kita lihat bermula dengan keadaan asing itu, akhirnya Islam meningkat, membentuk tamadun, bahkan kita pernah menakluk ataupun menguasai 2/3 dunia. Bahkan kalau kita lihat Eropah umpamanya, kita pernah menguasai hampir sebahagian besar Eropah yang berpusat di Andalusia, lebih daripada 700 tahun ataupun hampir 800 tahun, bermula daripada tahun 746, 1492, lepas tu jatuh Andalusia, bangkit pula kerajaan Uthmaniyah, jatuh kerajaan Uthmaniyah. Pada waktu itulah bermulanya era kejatuhan umat Islam, yang mana akhirnya umat ini berada pada keadaan yang cukup menggelisahkan, sehinggalah Islam itu mula nampak bibit-bibit perubahan. Tetapi orang-orang yang nak membawa perubahan itu selalunya dilihat sebagai orang-orang yang asing, kerana dia cuba untuk melanggar daripada tradisi kehidupan yang biasa-biasa yang dilakukan oleh masyarakat. Sebab itulah dalam konteks ini, Al-Ghuraba tadi adalah mereka yang akan melakukan perubahan, mereka yang cuba melakukan pembaikan, dan mereka inilah yang perlu diperkasakan dari segi imannya, takwanya, ilmunya, akhlaknya, supaya dia dapat melakukan proses pembaikan ataupun transformasi ini dengan jayanya. Wallahu a'lam. Maknanya bahawa asingnya itu bukanlah suatu yang keluar, tetapi adalah kita kembali bagaimana keadaan Islam ditohmah, dihina dan sebagainya. Tetapi beruntunglah bagi mereka yang mempertahankan agama Islam itu sendiri dalam keadaan cabaran yang berliku-liku pada akhir zaman ini. Baik, saya nak pergi kepada Doktor. Kalau kita lihat kepada banyak ayat Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW yang menggambarkan tentang peristiwa akhir zaman. Bahkan ada kitab juga yang menghimpunkan hadis-hadis peristiwa akhir zaman yang menggambarkan umat Islam ni lemah, umat Islam ini cobaannya bermacam-macam keadaannya. Adakah ini petanda takdir ilahi, keadaannya begitu, ataupun sikap umat Islam itu sendiri yang menyebabkan mereka lemah? Silakan Doktor. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Terima kasih kepada Ustaz hari ini, dan juga yang berhormat Dato' Dr. Ashraf Wajdi, dan tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bila kita berbicara tentang bagaimana keadaan umat di akhir zaman, sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat subuh berjemaah dengan para sahabat. Selesai daripada solat subuh, Nabi SAW naik ke atas mimbar dan Nabi menyampaikan khutbah, Nabi menyampaikan kuliah, Nabi menyampaikan ceramah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ceramah Nabi bukan 1 jam macam forum kita ni, bukan 2 jam, tetapi ceramah Nabi SAW sampai masuk waktu zuhur, daripada subuh sampai zuhur. Kemudian Nabi SAW berhenti, Nabi turun untuk bersama-sama menunaikan salat zuhur secara berjemaah dengan para sahabat. Selesai saja salat zuhur, ingat habis dah kot, balik makan apa semua kan, tengah hari ni lapar ni. Tetapi Nabi SAW naik pula atas mimbar sekali lagi. Fasa'idal mimbar, Nabi naik atas mimbar, lalu Nabi SAW menyampaikan khutbah Nabi, Nabi sampaikan ilmu, Nabi cerita dalam kuliah Nabi, terus sampai waktu asar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, begitu lama yang kata Nabi SAW, ingat kakak habis asar, Nabi turun solat asar.
Kot lepas asar selesai dah kot. Rupanya tak selesai lagi. Nabi naik pula lepas solat asar, Nabi naik atas mimbar pula, dan Nabi sampaikan pula khutbah Nabi sampai terbenam matahari, sampai waktu maghrib. Agak-agak kalau kita ni boleh tunggu tak boleh tunggu. Kalau kita boleh tahan tak boleh tahan. Ni kadang sejam 2 jam pun pejam celik, pejam lebih lama daripada celik. Tak larat sungguh, penat dia kata. Tetapi kalau kita tengok bagaimana sahabat Nabi SAW, mereka mendengar khutbah daripada Nabi Nuh daripada subuh sampai maghrib, tidak berganjak. Mereka mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan perawi hadis ni menyatakan bahawa a'lamuna man ahfaduna. Mereka yang lebih tahu di kalangan kami ialah mereka yang paling banyak hafal. Waktu tuan-tuan sahabat Nabi waktu tu banyak menghafal apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Macam pada hari ini juga. Mana kalau kita dengar betul-betul kita fokus, kita ambil poin-poin tu, kita hafal, kita ingat, maka kita tahu, kita dapat satu ilmu. Yang tulis pula insya-Allah dia tulis, dia simpan. Tapi jangan simpan saja. Lepas tulis senyap terus tahun depan pula baru jumpa balik tulisan tahun ni. Maka pada ketika itu dia akan lupa. Jadi tuan-tuan, ni yang kata Nabi SAW cerita daripada subuh sampai maghrib ini. Nabi cerita apa? Nabi cerita tentang tanda-tanda kiamat. Yang Nabi cerita panjang ni nak cerita tentang fenomena-fenomena yang akan berlaku di akhir zaman. Iaitu sama ada tanda-tanda kecil maupun tanda-tanda besar. Dan antara tanda-tanda yang ditanya juga oleh Ustaz Hariri tadi tentang bagaimana keadaan umat Islam di akhir zaman ini, yang nampak semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah. Apakah ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun ini merupakan satu pilihan daripada kita? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita belajar ilmu akidah, ada dua perkara, satu musayyar, satu mukhayyar. Musayyar ni maknanya memang kita tak boleh pilih. Contohnya dia lahir di Kelantan contohnya, ataupun dia lahir di KL contohnya, dia boleh pilih tak? Dia tu sendiri, walaupun plan siap-siap dah, nak mak dia plan nak balik kampung lah, tapi tak sempat balik kampung. Lahir sebagai contohnya, lahir sebagai seorang Melayu, atau lahir sebagai seorang Cina, lahir sebagai seorang Arab. Apakah dia boleh pilih? Dia tak boleh pilih. Bila dia lahir sebagai seorang Arab, dia kata aku tak mau jadi Arab, aku nak jadi orang putih. Boleh? Tak boleh. Sebab itu satu ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi harus kita ingat ada satu perkara lagi, iaitu mukhayyar. Kita diberi pilih. Sama ada kita nak menjadi hamba Allah Taala yang terbaik atau tidak, kita diberi pilih. Lalu Nabi SAW menceritakan keadaan di mana umat Islam akhir zaman ini, yang mana mereka menjadi lemah itu bukan kerana hebatnya musuh Islam, tidak, tetapi kerana mereka memilih untuk perkara tersebut. Memilih apa tuan-tuan? Hak Nabi sebut sebagai penyakit yang menimpa umat Islam akhir zaman, al-wahnu. Yang bila ditanya mal wahnu ya Rasulullah, kata Nabi SAW, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia dan benci akan kematian. Untuk mengetahui selanjutnya insya-Allah round kedua aku Ustaz. Subhanallah, maknanya kena buat pilihan yang betul doktor. Jadi penonton kita telah memilih Forum Perdana Ehwal Islam, ini pilihan yang tepat. Jangan tukar siaran, kita kembali selepas ini dengan perbincangan lanjut. Jangan ke mana-mana. Saya nak kembali semula kepada Yang Berhormat Datuk. Bila doktor sebutkan tadi tentang keadaan akhir zaman dan sebagainya, ada satu kata-kata daripada seorang ulama menyebut, Muhammad Abduh menyebut bahawa kalau aku pergi negara bukan Islam, aku nampak Islam. Hari ini kalau kita lihat, bila sebut negara Islam akan terlihat perang, berantakan, kotor, itu negara Islam. Kalau bukan Islam, nampak cantiknya. Mungkin Datuk boleh komen sedikit tentang bagaimana sikap orang Islam yang akhirnya menampakkan tidak cantiknya Islam itu sendiri. Silakan Datuk. Okay. Terima kasih pengurusi Ustaz Hariri. Berbalik kepada soalan yang dibangkitkan, sebenarnya inilah yang tadi pun Ustaz Doktor ada sebutkan berkenaan dengan penyakit wahan tadi, ya? Yang mana dalam hadis itu yang banyak riwayatnya, tetapi kalau kita lihat hadis itu sebenarnya menggambarkan umat bagaimana teruknya akhir zaman ini. Yushikul umam an tatada'a alaikum kama tatada'al ukalatu ila qas'atiha. Ya? Akan tiba satu zaman di mana umat ini dikerumuni oleh
Mereka yang seolah-olahnya kelaparan mengerumuni makanan daripada pelbagai penjuru. Pada waktu itu sahabat-sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah?" Apakah bilangan kami pada waktu itu sedikit ya Rasulullah, sehingga begitu mudah diperkotak-katikkan seperti di ratah-ratah makanan di atas meja itu? Pada waktu itu Nabi sebut, tidak. Bal antum yauma idzin katsirun walakinnakum kaghusa'is sail. Tidak, bahkan kamu pada waktu itu ramai, tetapi ramainya kamu diumpamakan seperti buih-buih di lautan. Maknanya tidak ada kualiti. Buih-buih ni, tuan-tuan dan perempuan, kita hempas kan, ombak menghempas ke badai, ke kiri, ke kanan, hancur buih-buih itu kerana tidak ada kualiti. Kenapa perkara itu berlaku? Yang ini yang Nabi kata, wala yanzi'annallaha min suduri aduwikum al-mahabbata fikum wala yaqdhifanna fi qulubikum al-wahan. Pada waktu itu akan tercabut dah perasaan takut musuh-musuh Islam terhadap kamu, dan akan tertanam satu penyakit yang dinamakan al-wahan. Ma huwa al-wahan ya Rasulullah? Apa dia wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cintakan dunia, takutkan mati. Ini penyakit yang paling besar yang menimpa umat Islam. Sebab itu dalam hadis Nabi yang lain disebutkan, iza azamat ummati dinaran wa dirhaman nuzi'at minha haibatul Islam, wa iza tasabat ummati saqatat min ainillah, wa iza turikatul amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar hurimat 'alaihim barakatul wahyi. Apabila umatku sudah mula mengagung-agungkan dinar dan dirham, maknanya mereka sudah berupa jadi makhluk yang bersifat materialistik. Pada waktu itu nuzi'at minha haibatul Islam, tercabut atasnya, baginya haibah. Haibah ni kewibawaan, kehebatan Islam pada mereka. Wa iza tasabat ummati saqatat min ainillah. Apabila mereka mula berantakan sesama sendiri, bercakaran sesama sendiri, bergaduh, berperang sesama sendiri, yang seperti mana Ustaz Pengusi sebutkan tadi, maka pada waktu itu Allah mengalihkan pandangannya kepada mereka. Wa idza turikatul amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar hurimat 'alaihim barakatul wahyi. Apabila mereka meninggalkan perkara asas umat Islam ni, apa perkara asas dia? Al amru bil ma'ruf, menegakkan, menyeru kepada yang benar, yang baik, ma'ruf, wan nahyu 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Pada waktu itu akan hilang keberkahan, keberkatan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi asas kekuatan umat Islam. Ini asas-asas yang kalau kita lihat punca kepada segala kemelut, segala kebobrokan yang melanda umat Islam hari ini. Sebab itulah kalau kita lihat hari ini, Tuan Pengusi, di mana-mana negara umat Islam, perangai umat Islam ni hampir sama aja. Dari segi akhlaknya, dari segi adabnya, dari segi berantakan sesama sendiri. Kita kadang-kadang sesama Islam ni 1001 alasan untuk kita tak boleh bersama. Kita bagi prejudis, prasangka, Allah saja yang tahu. Tetapi dengan orang bukan Islam kadang-kadang tak payah 1001 alasan pun kita boleh bersama. Ini perkara-perkara yang sebenarnya menghinggapi, penyakit yang menghinggapi umat Islam, kerana kita terlupa ataupun kita sudah kita sudah mengenyampingkan asas-asas Islam itu sendiri yang menyebabkan kita cintakan dunia melebihi kecintaan kita pada hari akhirat. Wallahu a'lam. Maknanya Datuk bahawa cari persamaan tu, jangan cari perbezaan. Kita raya sama, cuti sama, tapi disebabkan sedikit perbezaan akhirnya kita berpecah. Kadang-kadang tengok bola pun juga Datuk boleh bergaduh sebagainya. Okey, bola tuan sekalian. Jadi itu yang kita tolak ke tepi. Bahawa yang penting adalah kita kena kembalikan kegemilangan Islam, perpaduan Islam itu, untuk kita mengangkat daulah Islam itu sesuai dengan sifat Islam yang syumul dan tinggi itu, insya-Allah. Baik, Doktor. Bila kita sebut soal berantakan, perang juga, ada satu perkara yang menjadi penyakit yang barah lah saya fikir dalam umat Islam ini, adalah penyakit fitnah. Kadang-kadang tak suka orang tu cari 1001 alasan untuk memfitnah. Dan akhirnya penyakit fitnah inilah yang telah merosakkan perpaduan dan meruntuhkan hibah ummah itu sendiri. Mungkin di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut bahawa fitnah ini lebih dahsyatnya daripada membunuh. Mungkin doktor boleh sentuh sedikit tentang bahana fitnah ini kepada umat Islam. Silakan doktor. Baik, terima kasih. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, bila kita sebut tentang fitnah, ia merupakan satu perkara yang melibatkan bahaya lisan, bahaya lidah, yang mana
lidah yang tidak bertulang itu sekiranya tidak dijaga, maka ia akan mengakibatkan keburukan yang sangat-sangat besar. Manakala dalam Al-Quran, bila mana Allah Subhanahu wa taala sebut al-fitnatu asyaddu minal qatli, dalam ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah juga, al-fitnatu akbaru minal qatli, fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh. Mengikut tafsir Ibn Kathir menyatakan fitnah di sini merujuk kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya syirik kepada Allah Azza wa Jalla itu merupakan perkara yang sangat-sangat besar, lebih besar daripada membunuh. Iaitu kalau kita lihat kepada sebab nuzulnya, bagaimana dalam bulan Rejab, antara bulan yang diharamkan berperang, berlakunya pembunuhan terhadap golongan seorang, golongan musyrikin, yang mana orang beriman pada waktu itu, sahabat-sahabat Nabi duk ingat ke waktu itu pada bulan Jamadil Awal berlaku pertelingkahan dan terbunuhnya seorang. Lalu golongan musyrikin protes. Bila protes, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan bagaimana kesyirikan golongan musyrik itu lebih dahsyat sebenarnya daripada pembunuhan yang telah berlaku tersebut. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dan syirik ini kita lihat kadang-kadang ia berlaku juga dengan sebab lidah. Itu kata bahaya lidah tu, kalau kita nak kaitkan dengan fitnah ni bahaya lidah, syirik ni juga boleh berlaku kerana bahaya lidah. Sebagai contoh, kalau kita tengok, sebelum kita nak tengok dari konteks individu ataupun dalam kemasyarakatan, bahaya lidah itu sendiri, yang mana kita mengetahui bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Contohnya, Allah Taala halalkan jual beli, Allah Taala haramkan riba. Ada orang dia terlibat dengan riba, maka dia melakukan dosa yang sangat besar kerana dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila ditanya pada dia, ni riba ni haram tak? Haram. Pasal terlibat juga, ish tu maknanya dia tahu haram tapi buat juga, maka dia melakukan dosa besar. Tetapi berbeza seorang lagi, apabila ditanya kepada dia riba macam mana, dia kata riba itu halal. Kita kata ni Quran kata haram. Tak ada, itu semua pembohong belaka. Kerana kalau tak ada riba, macam mana ekonomi nak berkembang? Ekonomi nak berkembang mesti berasaskan riba. Maka riba itu halal. Apabila dia menyatakan sedemikian dengan lidahnya, maka gugurlah akidah dia. Kerana apa? Kerana dia sudah menolak satu ayat daripada ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu kita lihat bagaimana bahayanya lidah tersebut. Begitu juga dalam konteks masyarakat, tuan-tuan. Bagaimana apabila berlakunya, orang kata lidah yang tak bertulang ini, apabila dia melakukan umpatan kepada rakannya, dia melakukan perkara-perkara ataupun berdusta, menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang tak betul, maka semua perkara ini akan menghumbankan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, wal a'yazubillah. Maka dengan sebab itu Nabi SAW menyifatkan golongan yang melakukan kesalahan sesama manusia ini, mereka itu disifatkan sebagai golongan yang muflis di akhirat. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata, atadruna manil muflis? Kamu tahu tak siapa itu golongan yang muflis? Lalu sahabat Nabi SAW sebut, yang kata muflis ini, yang kami fahamlah, ialah man laisa lahu dirham wala mata'. Mereka yang tidak ada duit, mereka yang bankrupt lah kita sebut kan. Makna tak ada apa, kerta, tak ada semua, tak ada berhutang lagi. Tetapi kata Nabi SAW, tak, bukan yang tu. Orang muflis itu ialah man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa zakatin wa siyamin. Seseorang yang datang pada hari akhirat esok, dia bawa pahala ni. Banyak pahala dia bawa. Pahala solat ada, dia solat. Pahala zakat ada, pahala puasa ada, macam-macam pahala yang dia bawa. Tetapi rupa-rupanya masa hidup di atas dunia, waqad syatama hadza, dia telah memfitnah orang ni, mencaci orang ni, mencela orang itu, mengumpat orang ini. Zalama hadza, melakukan kezaliman kepada orang tersebut dan sebagainya. Maknanya hubungan sama manusia tu tak cantik. Maka di situ apa kata Nabi SAW, fatukhadh min hasanatihi lahum, akan diambil segala amal kebajikan dia itu, pahala puasa dia, pahala solat dia, pahala apa semua, dibayar, dibagi kepada orang yang dia mengumpat ataupun yang dia fitnah ataupun yang dia melakukan kezaliman atas dunia. Dah bayar, tiba-tiba tak habis lagi bayar. Makna bayar tak habis lagi.
dalam keadaan dosa tu banyak lagi, maka diambil dosa-dosa orang yang dia zalimi atas dunia itu, diberi kepada dia, dan akhirnya kata Nabi SAW, dia akan dihumbankan ke dalam api neraka, wal'iyazubillah. Maka di situ menunjukkan kepada kita bahaya perkara seumpama ini, sebab kita kena pastikan hubungan kita cantik bukan sekadar dengan Allah, bukan sekadar hablum minallah, tetapi hablum minannas juga mesti cantik. Dan insya-Allah kalau kita jaga lidah kita, kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, ada dua syarat. Sama ada nak bercakap, dia cakap benda baik. Kalau tak nak, diam. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita dapat melaksanakan apa yang disebut oleh Nabi SAW ini. Wallahu a'lam. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, sebab itu jangan jadi muflis akhirat, kita jadilah orang yang akan bergembira di akhirat nanti. Akhir hadis tadi, kalau nak cakap benda baik, kalau tak boleh diam. Ni pakat diam belaka ni doktor ya. Baik tuan-tuan sekalian, moga-moga kita dapat belajar sesuatu pada malam ni. Jangan memfitnah di antara satu sama lain, tapi kita eratkanlah kasih sayang di antara satu sama lain. Itulah yang menjadi kekuatan bagi umat Islam insya-Allah. Baik, kalau kita lihat dalam keadaan umat manusia, bukan sekadar umat Islam, umat manusia yang sedang bobrok pada waktu ini, Islam menjadi pilihan sebenarnya. Penyelesaian masalah dunia, Islam. Sebagai contoh, makanan halal sudah menjadi pengiktirafan. Soal keuangan, Islam sudah menjadi pilihan kepada orang bukan Islam. Dan tentu sekali Datuk banyak membentangkan kertas kerja berkongsi tentang keuangan Islam. Mungkin Datuk boleh berkongsi pengalaman kepada para penonton, pengalaman Datuk, pengalaman Yadim, mempromosikan tentang syariat Islam, keindahan Islam dalam keuangan sebagainya. Bagaimana respon non-Muslim masyarakat dunia kepada produk Islam itu sendiri, Datuk? Silakan. Terima kasih Pengurusi. Ini adalah salah satu perkara yang sebenarnya mudah untuk kita dekati orang bukan Islam. Pengalaman saya apabila bercakap dengan orang bukan Islam, apabila memperkenalkan sistem kewangan Islam ataupun sistem ekonomi yang berasaskan syariat, sebenarnya mereka dapat mudah untuk membezakan antara perkara yang boleh memberikan kebaikan kepada mereka dan perkara yang boleh memudaratkan kepada mereka. Kerana hari ini, Tuan Pengurusi, kalau kita lihat, sistem yang berasaskan riba ini, dia tidak diberkati oleh Allah, satu. Yang kedua, dia memudaratkan. Apa yang berlaku 5 tahun yang lalu, apabila seluruh dunia berhadapan dengan kebangkrapan, ke arah kebangkrapan. Satu ketika kita berhadapan dengan krisis kewangan yang teruk. Tidak pernah kita mendengar negara boleh pergi jatuh bankrupt. 4 negara di Eropah yang nyaris-nyaris bankrupt. Portugal, Greece, Ireland dan Spanyol jatuh bankrupt sehingga diselamatkan oleh Kesatuan Eropah. Apa sebab dia? Tidak lain dan tidak bukan kerana mereka mengamalkan sistem perbankan yang berasaskan faedah ataupun berasaskan riba. Kerana Allah SWT di Al-Quran dah sebut dah, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Sistem apa-apa yang berasaskan riba ini tidak akan diberikan keberkatan oleh Allah. Maknanya dia dilaknat dan tidak akan diberkati. Tetapi kalau kita lihat dalam konteks kewangan Islam, yang tidak ada di sananya riba, yang di sananya ada nilai ihsan, nilai adil. Umpamanya kalau kita tengok dalam konteks kehidupan seharian, apa membezakan perbankan Islam, perbankan konvensional? Dalam bank-bank konvensional umpamanya, produk-produk dia banyak sekali charge yang kita tidak sedari. Tahu-tahu kena charge RM50, tahu-tahu kena charge RM100. Faedah pun berubah-ubah. Kadang-kadang naik. Kalau keadaan kewangan ataupun ekonomi negara tak baik sikit, tak ada faedah naik, kita pun kena bayar dengan harga yang lebih tinggi. Tetapi tidak kepada produk-produk perbankan Islam. Kerana produk-produk perbankan Islam bukan hanya bebas daripada riba, tetapi dalam konteks perbankan Islam tidak boleh mengenakan charge yang tidak ada justifikasi syaraknya. Sebab itulah bagi orang bukan Islam, mereka amat kalkulatif. Mereka amat menilai apakah produk-produk ini boleh memberikan kebaikan kepada mereka. Dan apabila mereka melihat produk perbankan Islam, ini berbeza dengan orang Islam sendiri. Orang Islam sendiri pun tidak berapa mempercayai dan meyakini produk Islam. Kita lebih meyakini dan mempercayai bab-bab halal yang berkait dengan makanan. Bab makanan nombor 1. Jangan sebut Cadbury ke apa ke mesti halal. Tetapi kita tidak kisah kalau duit yang kita guna untuk beli makanan yang halal itu daripada sumber riba, sumber yang haram. Tetapi orang-orang bukan Islam ini, mereka tidak kisah soal riba ini, tetapi mereka nak melihat
apakah produk itu memberikan kebaikan kepada mereka. Sebab itulah kalau kita melihat produk-produk kewangan Islam hari ini mendapat tempat di peringkat antarabangsa. Dan setiap kali kalau saya pergi ke negara-negara Eropah umpamanya, membincangkan berkenaan dengan muamalah Islam ini, mereka tertarik kerana mereka ingat ke dalam agama ini sentiasa sifatnya bersifat ritual, semayang, puasa. Kalau orang agama lain umpamanya mereka lebih menekankan soal peribadatan. Tetapi dalam konteks Islam, dia bukan saja ibadah, ritual, tetapi hubungan kemanusiaan yang disebut sebagai muamalah itu juga termasuk dalam Islam. Sistem ekonomi itu mesti berasaskan Islam. Sistem ahwal syakhsiyah, kekeluargaan, kehidupan kita si keluarga itu mesti Islam. Politik pemerintahan mesti Islam. Pentadbiran kita mesti amanah. Ini semua kalau kita amalkan dan kita zahirkan secara Islam, nescaya orang akan dekat dengan Islam. Sebab itulah hari ini kita kena kembali kepada Islam. Kerana kalau kita kembali kepada Islam, walaupun nampak asing, sebab kita berada dalam dunia yang penuh dengan pancaroba. Pancarobanya kenapa? Kerana sistem yang mendominasi adalah sistem yang tidak syar'i, yang bukan Islam. Tetapi sistem itu dirasakan akan menyelamatkan dunia. Tetapi hakikatnya kita dapat lihat, kalau dalam konteks kewangan umpamanya, dunia baru-baru ini berhadapan dengan kemelut yang sampai sekarang pun belum lagi boleh nak naik balik. Kerana kita berasaskan riba. Sebab itulah keasingan Islam itulah akhirnya mampu menyelamatkan dunia. Hari ini untuk pengetahuan, Bank Dunia pun akan buka ibu pejabatnya di Malaysia hanya untuk melakukan penyelidikan bagaimana nak memperkenalkan perbankan sistem kewangan Islam yang bebas daripada riba kepada dunia. Wallahu a'lam. Subhanallah, tuan-tuan sekalian, saya pun terpegun dengan apa yang Datuk sampaikan tadi. Hebatnya keindahan syariat Islam. Bahkan bukan Islam pun tertarik dengan kehebatan itu. Bahkan lagilah kita sebagai orang Islam perlu menyokong dan mengambil produk-produk yang berasaskan syariat ini sebagai kehidupan kita sehari-harian, insya-Allah. Baik. Kalau kita bila Datuk sebutkan tadi hebatnya Islam ini, bukan sekarang saja, dahulu pun hebatnya begitu juga. Bagaimana kegemilangan zaman Uthmaniyah, Abbasiyah sebagainya itu, bagaimana kita nak kembalikan, Doktor, zaman tersebut supaya zaman itu kembali, zaman kegemilangan itu kembali di akhir zaman ini. Silakan, Doktor. Ya, baik, terima kasih. Memang kalau kita tengok kepada zaman lampau, hatta pada zaman sahabat Nabi SAW, umat Islam begitu hebat. Begitu juga zaman-zaman selepas daripada itu, hatta di kemuncaknya, iaitu dengan wujudnya Baitul Hikmah, perpustakaan yang ulung, yang hebat, yang wujud di Baghdad. Dan kita lihat semasa Baghdad dijatuhkan oleh tentera-tentera Tatar, tentera-tentera Mongol, hingga kan khazanah-khazanah ilmu yang sangat-sangat banyak, sehingga diriwayatkan bahawa Sungai Dajlah, Sungai Furat penuh dengan buku-buku dakwat-dakwat yang air sungai itu bertukar menjadi dakwat-dakwat, hingga kan disebut juga bagaimana kuda-kuda yang nak melintasi sungai tak perlu lagi cari jambatan, dia hanya berpijak di atas buku-buku tersebut saja. Betapa banyak khazanah-khazanah yang sudah hancur. Dan kita lihat bagaimana hebatnya umat-umat terdahulu, bagaimana dari sudut nama-nama tokoh-tokoh yang kalau kita sebut orang kenal sampai bila-bila. Contohnya Ibn Sina, bapa perubatan dunia. Hatta seorang pakar perubatan, pakar bedah, dia menyatakan kalau bukan kerana Ibn Sina, ini orang putih ni, seorang pakar perubatan orang putih, menyatakan bahawa kalau bukan kerana Ibn Sina, Barat masih lagi berada dalam kegelapan. Begitu juga tokoh-tokoh yang lain. Cumanya bagaimana pada hari ini kita nak mengembalikan suasana yang seumpama itu. Kalau kita nak kembalikan suasana yang seumpama itu, saya teringat kepada apa yang disebut oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang mana Sayyidina Umar menyatakan nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Satu kata-kata keramat daripada Sayyidina Umar Al-Khattab, beliau menyatakan kita satu golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan memberi kemuliaan kepada kita apabila kita kembali kepada Islam, apabila kita berpegang kepada Islam. Sebagaimana disebut oleh Datuk juga tadi, bagaimana sistem ekonomi Islam, kita kena kembali kepada cara Islam. Tidak boleh beramal dengan sistem-sistem riba dan sebagainya. Tetapi selagi mana umat Islam yang terpengaruh dengan racun-racun pemikiran yang diberikan oleh musuh-musuh Islam, dengan mengenepikan
ideologi Islam, dengan mengepikan sistem-sistem Islam dan sebagainya, maka selagi itulah umat Islam akan terus mendapat kelemahan dan juga kehinaan, sebagaimana yang disambung oleh Umar Al-Khattab yang menyatakan, wa idza btaghaina al-izzata bighairil Islam adzallanallah. Sekiranya kita mencari kemuliaan dengan selain daripada Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi penghinaan kepada kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, saya nak ambil satu contoh saja. Contoh yang simple bagaimana apabila seseorang itu beramal dengan Islam. Dalam satu aspek, kesan dia sangat-sangat besar, iaitu satu kisah benar yang berlaku kepada seorang pelancong. Yang mana pelancong ni dia sendiri cerita pengalaman dia, iaitu pelancong Kristian daripada Romania. Dia pergi ke Turki satu hari, dia melancong pergi ke Turki. Kemudian bila sampai di situ, dia berjalan-jalan, dia sesat jalan. Bila sesat jalan, dia bertemu dengan seorang laki-laki Turki, orang Islam. Dia nak balik hotel, dah transport dah tak ada. Waktu malam pula, lelaki itu ajak tidur rumah dia. Maka dia pun ikut laki-laki tersebut, tidur dah dalam rumah dia. Masuk dalam rumah, tengok ada anak-anak kecil, maknanya orang ni orang baik lah. Dia pun masuk, tidur dalam rumah. Kemudian bila mana dia dilayan sebagai tetamu, maknanya orang Turki ni layan orang Romania ni sebagai tetamu, lalu diberi makan malam apa semua. Lepas tu dia bagi tempat tidur, tidur dekat situ. Kemudian dia minta izin untuk keluar, tidur di tempat lain. Tak apalah, do keesokan harinya tuan-tuan, bila mana dia ni bangun, orang Romania ni dia bangun cerah lah, siang dah. Sebab bukan Islam kan, dia tak sembahyang subuh. Kalau kita bangun-bangun cerah tu dah masalah lah. Kita bangun-bangun mesti gelap kan. Sebab apa? Sebab kita nak solat subuh. Tapi kalau bangun-bangun cerah, ni ada masalah. Kawan Romania ni tak apalah, dia tak Islam lagi. Dia bangun-bangun dia cerah, tak apa. Dia pun dah sembang dengan suami isteri, dia kata jom kita teruskan perjalanan, cuma nak ucap terima kasih pada tuan rumah. Dia buka pintu. Buka pintu, dah siang. Dia dapat tengok sekeliling. Tengok-tengok rupa-rupanya rumah yang dia diami tu satu bilik tu je. Malam tadi dia mari tak berperasan sangat. Jadi bila dah siang baru nampak yang kata rumah tu satu bilik tu je. Dia pun terkejut. Malam tadi tuan rumah dengan anak-anak pergi tidur kat mana? Dia pun perhati, tengok rupa-rupanya di depan rumah tu ada satu pohon yang rimbun, dan dekat situ ada tempat macam tempat berbaring lah. Rupa-rupanya tuan rumah tidur dekat situ bersama dengan anak-anak dia. Dia terkejut, dia terus jumpa tuan rumah. Dia kata, "Are you crazy? Apakah kamu gila? Kamu bagi aku tidur sedap-sedap dalam rumah kamu. Aku tak tahu yang kata rumah kamu ni satu bilik tu je. Kamu tidur apa kok?" Apa kata laki-laki itu? Dia senyumnya. Dia kata, "Tak apa, tak ada masalah, aku biasa dah. Cumanya, as a Muslim, sebagai seorang Islam, our Prophet Muhammad teach us bahawa Rasulullah kami punya Nabi mengajar kami untuk menghormati tetamu. Untuk hormat tetamu. Nabi SAW sebut, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamu. Tuan-tuan, dia sangat terkejut. Dia sangat-sangat terkejut dengan budi baik yang dilakukan oleh orang Turki ni. Lalu dia bertanya, "Bagaimana aku nak tahu tentang agama kamu?" Lalu tuan-tuan, dia mencadangkan untuk dibaca Quran. Lalu ringkas ceritanya, orang Romania ni, dia beli Quran yang translation 2 bulan dia telaah Quran. Akhirnya dia mengucap 2 kalimah syahadah. Dia mengucap 2 kalimah syahadah. Bukan sekadar itu, dia menyampaikan Islam di Romania. Dan pada tak kala dia menyampaikan, dia menyatakan di temu ramah itu, dia kata setakat itu lebih 1000 orang dia Islamkan. Dan dia juga membina satu center, Islamic center di Romania. Jadi tuan-tuan, nak ceritanya bagaimana Islam itu kembali hebat apabila kita beramal dengan ajaran Islam. Walaupun benda itu nampak kecil, tetapi bila dilaksanakan, ianya akan menampakkan kehebatan Islam. Apatah lagi kalau perkara tersebut sesuatu yang besar. Wallahu a'lam. Subhanallah, tuan-tuan sekalian. Saya fikir satu cerita inspirasi untuk sama-sama kita hayati malam ini. Kita beramal dengan Islam, insya-Allah akan mempamerkan indah Islam. Dan subhanallah, bersyukurlah kita kalau orang masuk Islam kerana lihat akhlak yang kita tonjolkan. Subhanallah, tuan-tuan sekalian. Baik, fasa yang terakhir pembincangan kita pada malam ini, kita nak masuk kepada arena rumusan untuk kita menyimpulkan topik perbincangan kita pada malam ini. Bolehlah kiranya saya mulakan dengan yang berbahagia doktor untuk kita simpulkan apa yang boleh kita ambil pengajaran yang para penonton kita dapat bawa pulang pedoman malam ini atas tajuk terasing. Silakan.
Baik, terima kasih. Nabi SAW menyatakan bahawa sayati zamanun ala ummati as-sabiru ala dinihi kal qabidi ala al-jamri atau kama qala, hadis rawahu Imam At-Tirmizi. Akan datang satu zaman kepada umatku, mereka yang sabar dalam perkara agamanya umpama mereka yang menggenggam bara api. Ibarat orang asing lah, ibarat terasing apabila melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada ketika itu kadang-kadang ada suara-suara sumbang yang tak suka, ada orang peli, ada orang yang kutuk dan macam-macam lagi. Kalau tutup aurat dengan sempurna, contohnya orang kata kolotnya tak model langsung, maka itulah suara-suara yang kadang-kadang berlaku. Tetapi kita kena ingat bagaimana apabila Nabi SAW menyatakan kepada kita, bila mana kita sabar betul-betul, kita pegang betul-betul dengan Islam, walaupun seumpama kita genggam bara api panas, tetapi kita kena ingat apabila kita berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bagi izzah kepada kita, kemuliaan kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Dan ingatlah bahawa apabila turunnya ayat dalam surah Al-Maidah ayat 3, kata Allah Subhanahu wa taala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Kata Allah Subhanahu wa taala, hari ini aku lengkapkan bagi kamu agama kamu, yang mana menunjukkan kepada kita Islam ni cantik, Islam ni syumul, Islam ni lengkap. Oleh yang demikian, sekiranya kita nak mendapat izzah, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi satu kewajipan kepada kita untuk kita berpegang kepada Islam secara keseluruhannya, sama ada dalam konteks individu kita ataupun cara berpakaian kita, cara pergaulan kita, dalam sistem ekonomi kita dan pelbagai lagi, semua sekali kita mestilah bangga dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita melakukan yang sedemikian, insya-Allah kita akan dapat kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Wallahu taala alam. Maknanya asing itu kembali kepada agama. Subhanallah. Baik, Datuk, silakan sebagai rumusan kan. Ya, sebagai ringkas saja Tuan Pengurusi, sebenarnya selepas kita bincang perkara yang besar yang berlaku kepada umat Islam, saya lebih suka untuk kita kembali membumi dan mendasar, supaya kita melihat bahawa perubahan ataupun pengislahan yang kita nak lakukan kepada umat, dia tidak lain dan tidak bukan harus bermula dengan diri kita sendiri. Sebab itulah Nabi selalu berpesan, ibda' bin nafsik. Kita bermula dengan diri kita. Sebab itulah dalam Al-Quran, ayat yang popular kita selalu dengar, Allah menyebutkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya, digunakan isim taukid. Kita ada ustaz bahasa Arab, isim taukid, ayat dia menggunakan perkataan untuk menegaskan bahawa sesungguhnya tidak ada jalan lain. Sesuatu kaum itu tidak akan berubah sifat mereka kecuali mereka berubah diri mereka sendiri. Maknanya Allah tidak akan mengubah diri seseorang kaum itu, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum itu, melainkan mereka sendiri merubah nasib mereka sendiri. Jadi ini perkara-perkara asas. Sebab itulah kalau kita lihat balik pada diri kita, apakah kita benar-benar mengamalkan Islam, mengikut aturan Islam, akhlak Islam, adab Islam. Yang paling penting, paksinya akidah yang benar, akidah yang sahih. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat, kalau kita nak melakukan perubahan, kita kena pastikan perkara-perkara asas ini kita pegang. Jangan lari daripada Allah. Peliharalah Allah sebagaimana Nabi SAW berpesan kepada Abdullah bin Abbas, ya ghulam inni u'allimuka kalimat. Wahai gulam, wahai budak, aku ingin meninggalkan kamu beberapa patah nasihat. Yang mana Nabi sebut, ihfazillah yahfazuk. Peliharalah Allah, nescaya Allah akan memelihara kita. Itu perkara yang paling penting sekali. Peliharalah Allah itu bukan bermakna kita menjaga Allah. Allah tidak memerlukan kita, tetapi memelihara hubungan kita dengan Allah. Jangan kita lari daripada aturan Allah. Jangan kita lupa perkara-perkara asas yang ditentukan kepada kita oleh Allah. Semayang jangan tinggal, ibadah kita jangan tinggal, zikrullah jangan tinggal. InsyaAllah sekiranya hubungan kita dengan rapat dengan Allah, nescaya Allah akan membantu kita dan kita akan berjaya untuk merubah keluarga kita, masyarakat kita dan umat secara keseluruhannya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Yang Berhormat Datuk, terima kasih kepada Yang Bahagia Doktor. Telah banyak malam ni kita belajar mutiara-mutiara ilmu daripada kedua-dua panelis kita.
Walaupun topiknya agak berat sedikit dan sekian, tapi jarang-jarang sekali Forum Perdana Ehwal Islam membawakan topik-topik sebegini untuk menjentik iman dan jiwa kita, untuk sama-sama kita muhasabah malam ini dan kita menjadikan sebagai batu loncatan untuk terus cemerlangkan ummah kita sesuai dengan sifat Islam yang sudah cemerlang. Terima kasih sekali lagi kepada kedua-dua ahli panel. Terima kasih juga kepada semua para penonton yang terus bersama dengan kami pada malam ini. Tidak lupa kepada penganjur kita, JAKIM, RTM, YADIM dan UKM yang telah bergabung untuk berkolaborasi menjayakan program pada malam ini. Dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan dengan tajuk yang lain pula, yang lebih menarik bersama dengan tokoh-tokoh ilmuwan yang lain. Jangan lupa temu janji kita. Itu saja yang dapat kami kongsikan kepada anda. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.